Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Madam. Okay, so kita akan start bincang chapter 1 punya objective MCQ. Madam dah cakap, Madam nak awak yang bincangkan. Okay, bila-bila lah. Okay, kita start soalan number 1. Madam nak start dengan Ammar. Ammar ada Ammar? Ada. And then Ammar bagi tahu jawapan dan reason. Terus panggil nama kawan yang lain lah. Madam dah bagi tahu betul ke salah. Okay, boleh? Soalan nombor yang chapter 1 ke yang MCQ? Chapter 1 dulu. Nampak tak Madam present? Nampak. Okay, chapter 1 dulu. Okay. Okay, a peptide bond okay. is formed between Peptide bond is formed between C carbonyl group and amino group. Okay. D kan? D tu D Group dengan amino group. Okay, so carbox group apa dia punya ni? Molecular formula. COOH. Yes. COOH, amino group NH3. NH3. So peptide bond ni bawah tajuk apa? Starch. Apa yang nama dia? Protein. Protein. Dalam chapter 1 ada berapa pecahan tajuk kecil? Apa? Yang pertama, yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, Lipid. lipid. Yang keempat, Protein. protein. Dan yang kelima adalah Nucleic acid. Okay, so ini bawah tajuk protein lah. Okay, bawah tajuk protein. Alamak. Okay, bawah tajuk protein. Okay. So dia tanya pasal peptide bond. So peptide bond hanya akan terjumpa ataupun boleh kita tengok dekat dalam protein lah. So protein ni dibuat daripada apa? Gabungan antara apa dan apa. Macam mana tu hasilnya protein? Monomer protein is Amino acid. Amino acid. amino acid. Okay, so between one amino acid dengan another amino acid lah yang akan terhasilnya peptide bond, iaitu antara carboxyl group dengan amino group. Okay, Amar panggil kawan lain. Ya. Anis. Alis. Anis. Ya, ada Madam. Anis. Okay. Sekejap lagi soalan ni. 2, 5. Okay. Cepat Alis. Alis ke Anis? Alis ke Anis? Anis. Tenang. Anis. Anis. Okay, the secondary order of protein structure is the coiling of the polypeptide chain. C. The secondary order of protein structure is, so jawapan Anis ke Alis ni? Dia pun confused. Anis, Madam. Anis. Jawab recoiling of polypeptide chain. So kalau ingat secondary order of protein structure, secondary of protein ada berapa jenis? Right. Secondary. Secondary ada berapa jenis? Dua. Iaitu Alpha. alpha, Helix. helix dengan Beta. plated sheet. So apa beza primary dengan secondary? Primary linear, secondary dia ada coiling and dia macam bentuk pita. Yes.
Primary linear, satu polypeptide. Secondary masih satu polypeptide tapi dia ada coiling ataupun splitted lah. Tertiary, berapa polypeptide tertiary? Satu chain tapi dia ada campur alpha dengan beta. Dua. Satu polypeptide macam mana boleh campur dua benda? Sudah. Tertiary. Tertiary dibuat daripada berapa polypeptide chain? Ada satu polypeptide chain. Satu polypeptide chain. So bila satu tak logik dah dia ada alpha dengan beta. Satu je lah. Alpha sahaja. Okay. Dia contohnya alpha helix sahaja. Contohlah alpha helix sahaja. Kalau beta sahajalah. Tapi dia masih satu. Cuma dia akan ada folding of secondary structure. Maknanya dia advance lagi daripada secondary ni. Iaitu dia akan fold. Kalau tadi dah ada coiling ataupun splitted, kita akan foldedkan lagi menjadi bentuk globular. Itu adalah tertiary. Faham tak? Faham, madam. Faham, madam. Paling beza dengan quaternary adalah quaternary akan ada satu atau dua ataupun lebih polypeptide chain. So itu yang bila dua ataupun lebih boleh jadi alpha campur dengan beta ataupun dua alpha, dua beta macam hemoglobin dan so on lah. Dan dia juga adalah bentuk globular juga. Dan dia ada dua ni, okay, ada bond yang sangat banyak. Ada berapa jenis bond yang awak belajar dulu ni? 5 bonds. Apa dia bond dia? Hydrogen, Hydrogen bond. Hydrogen, lagi. big bond, Ionic bond. Dua ni yang paling common nak dengar. Hydrogen dengan ionic ni. Ingat high Okay, sama je. Untuk quaternary pun sama. Lagi tiga adalah bond-bond yang tak berapa nak kuat. Iaitu disulfide bridge, van der Waals interaction dengan hydrophobic interaction. So interaction ni tak berapa strong lah dia punya ni kan. Okay, and disulfide bridge. Okay, jelas? Jelas, Faham? madam. Jelas, madam. Faham. Berlaku dia akan bond ni lah yang akan pecah dulu. Okay. So jawapan dia adalah C. So, soalan nombor 5. Next, panggil nama kawan lain. Yasmin Syamini. Jasmine. Saya, madam. Yes, jawapan nombor 5. Jawapan saya C3. Jawapan awak C3. How many fatty acid yang boleh dijumpa dalam fat ataupun oil molecule? Okay, so biasanya kita akan jumpa 3 fatty acid dalam fat ataupun oil molecule. Contohnya triglyceride lah. Okay, triglyceride dibuat daripada berapa? 3 fatty acid and 1 glycerol. Yes, 3 fatty acid dengan 1 glycerol. Okay, ada masalah tu soalan ni? Tak ada. Tak ada. Soalan ni kalau phospholipid. 2 fatty acid, 1 glycerol. 1 phosphate. Glycerol, 2 fatty acid dengan 1 phosphate lah. So dia hanya gantikan kaki ketiga dia sahaja dengan phosphate sebab dia ada phospholipid. Okay, jelas? Next, Yasmin panggil kawan lain. Jelas. Akilah, madam. Okay lah. Madam. Yes. Jawapan dia E. A ke E? E, they provide. Sebabnya polysaccharide, dia provide energy. Lepas tu dia boleh membentuk storage compound and dia boleh bentuk supporting structure. Okay. So dia tanya which statement combination is true about polysaccharide lah. So tahu tak polysaccharide ni apa? Polysaccharide ni apa? Polimer untuk karbohidrat. Okay, polimer untuk karbohidrat. Ada berapa jenis polysaccharide yang awak belajar? 3. What is 3 tu? Starch, Glycogen glycogen, selulose. Glycogen dengan selulose. Apa beza tiga-tiga ni yang awak belajar? Starch monomer dia apa? Alpha glucose. Glycogen, Alpha glucose. selulose, Beta glucose.
Untuk size, kita akan ada terbagi kepada dua jenis ataupun dua contoh lah, iaitu amylose dengan Amylopectin. amylopectin. So kalau amylose beza dengan amylopectin nama lagi panjang kan. So dia complicated, dia ada branch. Amylose very simple, dia tak ada branch. Okay. So kalau ingat lagi kita belajar karbohidrat, tajuk-tajuk apa, buat bond between satu, apa nama untuk karbohidrat? Glucose. Nama Monosaccharide. Yes, monosaccharide. Banyak-banyak monosaccharide lah. So dia akan create bond. Dan bond tu biasanya, contohnya kalau ni adalah alpha glucose dengan alpha glucose, so kita ada alpha lah kat depan, iaitu alpha contohnya 1,4. Kalau bond tu terjadi antara 1 dengan 4. Nama bond dia apa? Glycosidic linkage. Glycosidic linkage. So kalian tahulah untuk karbohidrat, nama bond dia adalah ataupun linkage lah, glycosidic linkage. Link tu lebih daripada, ini adalah link. Glycosidic linkage. Kalau letak dekat bond tu saja, kita panggil glycosidic bond. Okay. So glycosidic linkage. Untuk amylose, kita ada alpha 1,4. Maknanya antara kaki number 1 dengan kaki number 4 akan ada satu bond bernama alpha 1,4 glycosidic linkage. Tapi amylopectin dia ada branch. So bila dia ada branch, let's say macam ni kan. Glucose kan. So dia ada 1,4 dengan 1,6 glycosidic linkage. 1,4 antara ni dengan ni lah sebelah ni kan. Ni 4, ni 1. So akan ada satu bond. 1,6 macam mana? 1, ni kaki number 1. Yang 6 yang mana? Macam mana alpha 1,6? Macam mana? Tahu tak ni? Pernah belajar kan? Macam mana alpha 1,6? So ni number 1 tu tak? Carbon number 1. Betul tak ni? Betul. Alpha 1,6. Yang ni carbon number 1. So dia akan gabung dengan number 6 punya carbon kat sini. Ni alpha 1. Faham tak? Carbon number 6 ini dengan number 1 ke atas. So kan tahulah kira kaki. So kalau tengok glucose macam ni, this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 kat luar, kat atas. Okay. So bila tahu amylopectin dia ada branches, so dia ada alpha 1,4, okay, dengan alpha 1,6 glycosidic linkage. So tulisan dia alpha sempang 1,4, okay, contoh apa dia? Jelas? Jelas, madam. Jawapan kalau tadi adalah betul. Sebab dia boleh provide energy, dia akan boleh provide push compound dan dia adalah supporting structure. Contoh supporting structure, cellulose lah kan? Cellulose made up the wall ataupun cell wall of the plant sebagai supporting structure. Okay, next. Ini nama kawan lain? Main. Siapa? Main. Apa? Tak dengar nama. Saya Min. Okay, start. Jawapan saya ialah B. B, 1 and 3. B, 1 and 3. So an amino acid molecule has the following structure. These two of the groups combine to form a peptide link. Okay, jawapan dia adalah C. C siapa? B, 1 and 3. B, 1 and 3. Ada jawapan lain tak? Ada orang jawapan lain tak? Okay. Ada jawapan lain? Soalan tu sama dengan soalan ni. Peptide bond form between carboxyl group dengan amino group. Masih lagi tajuk bawah protein. So, soalan ni memang ditanya tapi dia bagi gambar. So mana satu
yang dua grup dekat dalam ni boleh form a peptide link, mestilah amino group and carboxyl group juga. So number 3 adalah carboxyl. Number 1 ni grup apa ni? Amino group. Amino group. Dan ni adalah hidrogen dan ni R group yang boleh berubah-ubah. Okay. Katakan R group berubah-ubah, dia boleh menentukan apa of an amino acid. Apa function R group tu? Dia akan menentukan apa? Side chain dia. Start. Sorry, madam. Apa soalan? Soalan medal. R group ni boleh berubah-ubah ke tak? Okay, so dia boleh menentukan apa of an amino acid. Okay, 4 jenis. 4 je. 4 jenis apa? Group 4 of? jenis group of amino acid. 6 polar. Okay, bagi tahu medal tunjuk dia. Polar, non-polar, Acidic. Acidic, basic. basic. So apa properties yang ada dekat side chain kalau non-polar? CH, CH3, kalau polar OH. OH ni polar, hydroxyl group kena ada. Kalau acidic kena ada COO minus, iaitu hydroxyl group lah. Okay. And then the last one basic. Kalau basic kena ada amino group. Okay. Dia ada charge lah, yang ni ada charge. Jelas? Faham semua? Jelas. Okay, soalan seterusnya. Number 8. Atika. Atika. Polysaccharides are synthesized in plant by the process of condensation. Condensation. So synthesis ataupun penghasilan kena condensation. Kalau breakdown, Hydrolysis. hydrolysis. Okay, terbaliklah. So condensation ni tambah water ke removal of water? Tambah condensation. Condensation Hydrolysis. tambah water. Condensation Kalau tambah. hydrolysis, condensation tambah Remove. Dia remove kan? remove of water. Okay, Sorry. remove of water. Hydrolysis barulah Tambah. tambah of water. So let's say polysaccharide. Sekarang ni polysaccharide adalah gabungan beberapa amino acid lebih dari 2 lah. So kalau kita tengok disaccharide, contoh ni dengan ni, so kita akan remove water by process of condensation ni dekat nombor berapa punya carbon? Nombor apa? 1 and 1 and 4. H. So macam ni lah. Okay. Remove H, OH. So kita akan remove water dekat carbon number 4 dengan 1. Water H2O. So removal of water H2O, and then selebihnya kita akan buat apa? Buat apa? Buat apa ni? Bond lah kan. Tinggal H tu. Tinggal O. Tinggal oksigen sahaja between ni dengan ni. Ini adalah linkage apa nama dia? Linkage apa ni? Sekali awak kena kenal pasti. Ini alpha glucose ke beta glucose ni? Alpha ke beta? Alpha. Boleh dekat carbon number 1 adalah dekat bawah ataupun H ke atas. Ini adalah alpha glucose. So alpha sempang dekat carbon number berapa berlakunya removal of water dengan bond dia? 1 1 and 4. 1 and 4. Of glycoside linkage. Okay, faham Kalau ni beta, kalau beta lain kan. Kalau beta dia bawah dia apa?
H. H. OH. Okey. Jelas kan? Untuk alpha dia repeated. Carbon number 2, dua-dua OH. Nampak ni. Ini adalah untuk alpha. Dia repeated OH kat bawah. Carbon number 1 dengan number 2. Okay, tapi different dia dekat carbon number 1 sahajalah. H dengan OH kat bawah. Okay, next. Fatihah. Fatihah. Ini saya nombor 9 madam. Nombor 9. Soalan sekali. Which one of the following reaction result in the conversion of amino acid to protein? Amino acid to protein sebab condensation. Condensation. Sama je soalan kan? Tapi soalan berbeza. Which one of the following reaction result daripada amino acid jadi protein? So samalah synthesis of protein jugalah. Tapi dia guna ni polysaccharide untuk karbohidrat yang ini tajuk protein. Sama juga dengan lipid. Triglyceride pun sama. Condensation untuk penghasilan. Kalau hydrolysis dia akan jadi breakdown lah. Dia tak ada masalah lah soalan ni kan. Okay, soalan seterusnya. Next. Zeching. Zeching. Most polysaccharides are composed of chains of condensed sucrose unit. Sucrose unit. Structure. Polysaccharide tajuk apa? Carbohydrate. Okay. So soalan dia adalah most polysaccharide, polymer of carbohydrate ni composed of chains yang condensed dengan ni apa? Apa tu? Pentose. Pentose ke hexose? Triose. Triose 3. Hexose. Ini adalah Hexose. hexose lah, 6 karbon. Kebanyakan polysaccharide terdiri daripada 6 karbon. Betul tak? Monomer dia glucose 6 karbon. Betul? Betul. Kalau 3 karbon kita panggil triose. Kalau 5 karbon kita panggil pentose. Kalau 6 karbon kita panggil hexose. So contoh-contoh 6 karbon ni adalah glucose, galactose and fructose yang awak belajar. Kalau 5 karbon ni banyak dekat kita jumpa dekat nucleic acid lah. Contohnya ribose, ribulose, deoxyribose semua tu. Okay. Kalau triose ni kalau awak belajar nanti chapter next semester awak jumpalah diacetylaldehyde, diadenosine, semua tu. So, soalan dia, most saccharide which is polymer of carbohydrate composed of chains jenis macam mana? So, mestilah jawapan dia apa? Awak jumpa apa? Polysaccharide banyak. Glucose kan? Glucose masuk dalam kategori mana? Hexose. Hexose sebab dia adalah 6 karbon. Faham tak Zeching? Faham. Okay, next. Masya. Masya, okay. Ada madam. Siap Masya. Sekejap. Which one of the following types of bond is principally concerned in maintaining the alpha helix shape of secondary protein structure? Saya pilih C, hydrogen bonds. So, C jawapan dia hydrogen bond. Ada masalah tak dengan soalan ni? Dia tanya bond mana concern dalam maintain alpha shape of secondary protein structure. So, tadi kita dah cakap kalau untuk tertiary dengan quaternary ada banyak jenis bond. Betul tak? Betul? Kalau tertiary dengan quaternary lah. So, ada 5 jenis bond. Tapi untuk secondary structure walaupun alpha helix ataupun beta plated shape dua-dua ni kita hanya ada satu jenis iaitu hydrogen bond lah. Kita tak ada bond-bond lain untuk maintain the shape of protein structure in secondary structure. Okay. Faham Sub bond kita hanya jumpa dekat tertiary dengan quaternary. Ester bond ni berapa? Ester bond jumpa kat mana?
fatty acid. lipid ataupun fatty acid lah. And then peptide bond kita jumpa dekat tajuk protein ataupun amino acid. Between dua amino acid dengan phosphate bond kita jumpa kat mana? Ada tak? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Tak ada dalam chapter ni. Okay. So next kita tengok soalan seterusnya. Apa? Harlina. Harlina. Nombor 13 tu saya jawab B. B. Aerobic test was performed 30 sample. Kita tak belajar ni ke tak? Belajar ke? Media masa tak belajar. Tak ada dalam cerita. So boleh abaikan soalan ni. Tapi jawapan dia kalau nak tahu jawapan dia adalah A. Boleh? Ni bukan tak ada. Jawapan dia adalah A. Halina jawab soalan 14 lah. Betul dia. Sekejap meja. Okay. Empat belas saya buat C. Ni pun masih tak belajar. Soalan dengan production. Hydrolysis of lactose dengan maltose. Okay. So ni adalah sukrose. Maltose, lactose, semua ni apa? Sukrose, maltose, lactose ni grup mana ni? Disaccharide. Disaccharide. Itu dua monosaccharide dengan monosaccharide lah. So jawab number 14 should be A. Okay, 2 lactose, 3 maltose. Hydrolysis of sukrose. Hydrolysis means breakdown ke synthesize? Breakdown. Sukrose lah. So kita akan pecahkan satu sukrose jadi 2 molekul lah. Logiknya 2. So sukrose dibuat daripada apa? Glucose dengan fructose. Glucose dengan Fructose. fructose. Kalau lactose, Glucose and lactose. lactose. Sebab ada lactose kat belakang. Semua ni daripada glucose kan. Maltose, glucose dengan Glucose. glucose dengan Glucose. Okay. So dapat Media rasa soalan ni pun Cik Aili sebab tak ada dalam syllabus awak pasal ada live ni semua. Okay, tapi kita buat revision pasal ni lah. So, Dexter dibuat daripada ni dibuat daripada ni. Jawapan dia adalah A. Okay. Which one of the following molecules contain amino acid? Senang je soalan ni. Mana satu? Amino acid. Collagen. Bawah tajuk. Amino acid bawah tajuk apa? Protein kan? Protein. Ya, madam. Collagen. Kalau selulus, Carbohydrate. Carbohydrate. dia ada monosaccharide. Lactose Carbohydrate. pun Carbohydrate. collagen lah. Collagen ni example of protein. Okay. Soalan seterusnya, which one of the following is a characteristic of saturated fat which distinguishes them from unsaturated fat? So apa perbezaan antara saturated dengan unsaturated? Jawapan awak apa? D. Double bond. Double bond. Double bond. Yang mana ada double bond? Unsaturated fat. Unsaturated ada double bond. Saturated fat tak ada double bond. So kalau ingat lagi Medan cakap kalau kita ada banyak kaki-kaki, saturated ni maksudnya dah tepi. So semua kaki dia dah dipenuhi, so tak ada reason lah untuk dia double bond kan. Tapi bila cakap unsaturated fat, ada kaki-kaki dia yang belum dipenuhi. Tapi kita tahu kan kalau belajar kimia awak tahu karbon kena ada 4 kaki, oksigen kena ada 2 kaki. So untuk melengkapkan dia terpaksalah di double bond kan supaya cukup kaki tu. That is beza lah antara saturated dengan unsaturated. So unsaturated kena ada double bond sebab dia tak cukup saturated dengan fat ataupun molekul-molekul lain. Saturated fat tak ada double bond. Okay, jelas?
The last. The last. Okay, soalan seterusnya. Diagram shows a molecular structure. Which is the structure enclosed dalam box? Ni structure apa ni? Amino acid. Amino acid. Peptide bond. Yes, a peptide bond. Okay, sebab apa? Dia terjadi antara apa dan apa? Amino acid dengan carboxyl group. Carboxyl group dengan amino acid. no group. Betul tak? Betul? Betul. Ini OH dengan NH2. NH3. So dia dah buang 2 hidrogen di sini dan 1 NH2 ke NH3? NH2. 2 ke 3? So dia sepatutnya COH double bond O dengan NH2. So dekat sini nampak dia tak cukup satu H kat sini, H dia dah hilang, betul? Dan dekat sini dah hilang juga satu H. Betul? Betul. O pun dah hilang kan? satu O dah hilang. Okay. So dia dah buang OH, satu OH dengan satu H. Tinggallah C double bond O dengan NH kat sini. So inilah yang dibuang melalui proses condensation untuk menghasilkan satu peptide bond dekat sini. Faham tak? Nampak tak benda tu? Saya tak nampak. Nampak? Nampak? Nampak. Nampak. Dia dah hilang satu H dan dia dah hilang OH kat bawah ni. Kita menghasilkan luaran dia. So between dua ni akan terjadi satu peptide bond. Okay. So soalan seterusnya adalah nombor 18 dah? Betul? Tak ada yang hilang. Okay, betul. Nombor 18. Okay, nombor 18. The helical form a polypeptide chain due to pressure within the molecule of bagaimana dia? The helical form of a polypeptide chain due to the presence of helical. Bila cakap helical ni mana? Polypeptide chain yang ada helical. Alpha Alpha-H. So disebabkan bond mana? Kalau Hydrogen. kalau primary dengan secondary kita hanya ada hydrogen bond. So jawapan dia adalah hydrogen bond. Okay. Following statement describe three orders of structure of the insulin molecule. So the molecule consists of dua polypeptide chain joined and folded around one another. So jawapan apa ni? Describe each statement. So molecule ada dua polypeptide chain joined and folded around one another. So ni adalah structure of protein yang keberapa? Classes yang keberapa? Ketiga. Terdiri. Ketiga ke? Terdiri. Mana satu? Secondary ke? Primary ke? Mana satu ni? Satu je dekat sini. Satu jawab. Berapa orang jawab quaternary? Bukan quaternary. Quaternary. Sebab apa quaternary? Sebab Two polypeptide chain. Two polypeptide chain. So bila two polypeptide chain sepatutnya adalah quaternary lah kan? Betul tak? Betul. Betul, madam. Quaternary kat sini. Tak ada. Okay, tak perlu dulu. The sequence and number of amino acid in each polypeptide chain is known as Primary. macam salah je soalan ni.
The sequence and number of amino acid protein is known. Okay, the amino acid in each chain are coiled into alpha helix. Secondary. Secondary. Dekat D dengan D sahaja. So kalau awak nak hentam sekalipun mestilah antara B dengan D sahaja. So bila tengok yang first ni, two polypeptide chain join and folded around another, confirm lah bukan primary kan. Tak berapa nak logik lah primary, betul tak? Betul, madam. So kalau madam akan jawab D. Tapi kat soalan ni nampaklah salah sebab dia kata molecule consist of two polypeptide chain. Which is kalau primary, secondary dengan tertiary semuanya satu polypeptide chain sahaja. Hanya quaternary je yang dibuat daripada two or more polypeptide chain. Jelas? Jelas, madam. Jelas, Kalau madam. tu adalah exam, kalau nak hentam sekalipun, kalau awak rasa soalan tu salah sekalipun, make sure yang make sense lah. Kalau awak hentam A dengan B kan, macam tak make sense lah sebab primary kat sini kan. Okay, so yang tengok pula yang belakang, tertiary apa semua tu banyak lah. Okay, jelas setakat ni? Jelas, madam. Soalan seterusnya, which of the following is a complex of globular protein? Complex globular protein. Itu keyword dekat sini. Macam tu. Tak kisahlah benda ni apa dia cakap. Kompleks. Bila cakap kompleks, itulah involve lebih daripada satu polypeptide chain dan dia adalah globular protein. So dia adalah grup yang keberapa? Primary, secondary, tertiary? Quaternary. Quaternary lah. Paling kompleks kan sebab dia ada two ataupun more polypeptide chain dan dia memang globular dan kompleks. So jawapan dia adalah collagen ke? Hemoglobin. Tak. Hemoglobin lah. Keratin grup apa? Secondary. Secondary Baru. alpha helix. Secondary. Okay. Kalau primary apa contoh dia? Glucagon. Glucagon. Okay. Kalau keratin ni alpha helix ke beta peptide? Alpha. Kalau beta peptide sheet? Protein ataupun fibrin lah. Fibrin. Itu adalah contoh daripada beta peptide sheet. So kena tahulah semua ni. Okay. Egg albumin. Pernah dengar kan? Telur putih egg albumin ni mestilah grup protein juga. Okay. So what does hemoglobin molecules contain? Senang soalan ni. Apa yang ada dalam hemoglobin? Ada apa? 4 polypeptide chains with one attached hem group ke, madam? D. 4 peptide chain each with one attached chain group. Jawapan dia adalah bila dia cakap, kalau dia tak cakap each, with 4 attached hem group lah, betul. Tapi sebab dia cakap each, maksudnya setiap satu polypeptide ada satu attached hem group. Jawapan dia adalah D. So tengok bahasa pun dah membezakan dia punya maksud. Okay. 4 ions attached to each hem group. Betul ke salah? Salah. 4 ion attached to hem group ataupun 1 ion attached to each hem group sebab hem group ada 4. 4 oxygen molecules attached to each hem group. Salah juga. So masalah di kat sini hanyalah perkataan each tu. Macam setiap satu. Kalau dia kata 4 oxygen molecules can be attached to the hemoglobin. Yes, betul lah. Sebab satu hemoglobin boleh ada 4 sebab dia ada 4 hem group. So kat sini semuanya hampir-hampir betul tapi paling betul adalah D iaitu penggunaan dia. Okay, soalan number 23. The graph shows the type of on the structure of protein. Okay, so ni kita dah ada belajar juga structure of protein dan ada kaitan dengan dia punya features punya graph entirely of repeating residues of one amino acid. Okay. Which of the following statement is jawapan nak apa? Low acidity. Low acidity. Protein loses its secondary structure. Yes, protein loses its secondary structure. Beza dia dengan primary structure. Primary linear.
primary linear. Okay. So low acidity, the protein loses its secondary structure. Okay, low acidity ni kuranglah acidity dia. Okay, how many fatty acid residues are normally present in the phospholipid molecule? So kalau ingat lagi, phospholipid dibuat daripada, tadi kita dah sebut, satu glycerol lagi. 2 fatty acid. 2 fatty acid, Fatty acid. 1 phosphate. So jawapan dia adalah mana ni? B. Ini berapa fatty acid? Okay, ingat. Soalan seterusnya, why do protein have buffering effect in cell? Buffering ni kita lambatkan ataupun buffer kan. So apa jawapan dia? 1, 5. Sebab apa dia ada buffering effect? B. B, sebab dia amphoterically. Apa maksud amphoterically? Both basic and acidic. Yes, dia ada dua ciri. Basic dengan acidic kita panggil amphoteric. Betul tu? Okay, dah. Sebab tu dia buffer setiap satu situation tu. Buffer ni lambatkan lagi ataupun dia loading lah. Dia macam ambil masa sikit lah. Okay, so which of the following does not contain amino acid? Yang mana dalam berikut tak ada amino acid? Carbonate. Carbonate. Hydrase. Carbonate and hydrase. Tak ada amino acid. Sure. Bukan glycogen. Glycogen. Betul. Sebab apa glycogen ni terang lagi nyata ni adalah Carbohydrate. Carbohydrate. ini confirm ada amino acid sebab dia ada ASE. ASE means Enzyme. enzyme adalah protein. Protein dibuat daripada Protein. amino acid. Itu dah awak Amino nak acid. tahu. Bila awak tak tahu benda tu benda apa. Betul tak? Betul. Insulin pun sejenis protein. So actually sejenis enzyme. So, awak tahu enzyme semuanya adalah protein which made up of amino acid. Hemoglobin adalah quaternary group of protein dan mestilah ada amino acid. So, jawapan dia adalah glycogen sebab dia adalah group of carbohydrates. Itulah setakat tu. Jelas, madam. Jelas, madam. So, diagram shows a carbohydrate. Okay, what is the name of bond which links the two units? Okay, so ni unit pertama, ni unit kedua. So, apakah bond? Okay, carbohydrate. So, carbohydrate mestilah nama dia Glycosidic bond. glycosidic bond. Kalau bond, dia tunjuk kat sini. Kalau linkage, dia tunjuk macam ni. Faham beza dia? Linkage, dia link antara one and another. Okay. Hydrogen bond, bukan. Oxygen bond, bukan. Peptide bond, bukan. Saccharide bond, bukan. Okay, peptide bond untuk protein. Okay, hydrogen bond dekat dalam protein pun ada juga lah. Okay. So, soalan seterusnya, the diagram shows part of polysaccharide chain. What type is bond? What type of bond is X? B. O. Oxygen. Oxygen. So kalau ingat lagi bawah ni ada OH, bawah ni ada OH, kita akan remove water molecule, yang baki yang tinggal adalah oxygen. So kat sini akan ada oxygen. Ini adalah alpha 1 for glycosidic linkage. Kenapa madam tahu alpha 1 for? Kenapa bukan beta? Sebab OH dia kat bawah. Kalau beta, dia tak boleh buat linear macam ni tau, dia punya bond. Kalau perasan, untuk beta, kalau tengok structure of cellulose, dia akan jadi bawah, atas. Bawah, atas. So, dia punya structure ni, bila OH ke atas, dia akan jadi dia dari sini. Dia akan jadi macam mana? Bila kat sini, number 1, OH ke atas, H kat bawah, yang ni jadi macam ni, dia jadi lain. Betul tak? Faham tak? Faham, madam. So dia tak boleh linear macam ni. Sama ada bond dia ke atas macam ni and then next dia jadi kat bawah, ke atas, kat bawah. Dia jadi macam tu. Dia takkan linear macam alpha dengan alpha. Yang buka awak ada tengoklah tajuk cellulose tu. Okay, faham tak? Faham, madam. Sebab dia kena terbalikkan benda ni dulu baru dia boleh buat bond. Maksudnya ni dia balikkan lah. Balikkan sini ha. Tukarkan untuk tengok bond tu secara betul. So this type of the bond maintains the alpha helix shape of secondary protein structure. Sama je repeated je soalan-soalan ni. Mana satu? Alpha helix secondary. So jawapan dia adalah hydrogen. Okay, banyakkan buat latihan so awak akan nampak lah banyak repeated question.
So in which column statement correctly applied to cellulose dengan sucrose? Kolom A ke B ke C? B, madam. C. B. B. Okay. C ke B? Bola, madam, bola. Bola. B. Bola. Sure, awak sure ni jawapan awak ni? Sucrose D. dengan cellulose. Bola, madam. B. Ada orang cakap bola, ada orang cakap D. So kita tengoklah sama-sama. Adakah sucrose dengan cellulose reducing sugar? Tak. So, cellulose ni polysaccharide betul? Sucrose? Betul. Disaccharide. Disaccharide. Untuk disaccharide ni reducing sugar ke tak? Reduce sucrose. Tapi bukan sucrose. Reducing sugar. Bukan sucrose. Sucrose. So, dengan tepatnya dicakap semuanya adalah reducing sugar kecuali sucrose. Tak silap madam, betul ke? Bukan. Betul, madam. Betul tak dia cakap macam tu? Kan madam silap. Betul dia cakap itu. Mana yang dia tak jumpa lah. Sucrose bukan reducing sugar. Betul. Semua disaccharide adalah reducing sugar kecuali sucrose. Okay, so sucrose bukan reducing sugar. So kita tengok kalau yang first ni dia bertanda untuk sucrose mestilah salah. Bertanda untuk sucrose. Salah kan? Okay, ni ada chances untuk betul sebab so bukan reducing sugar. Okay, so ni dia pindah. Yang ni semua kita dah boleh pangkah. Faham tak? Sebab sucrose bukan reducing sugar. Macam mana pula dengan cellulose? Adakah cellulose reducing sugar? Tak. Tak. Sebab apa tak? Semua polysaccharide bukan reducing sugar. Semua polysaccharide bukan reducing sugar. So kalau ditambah cellulose sebagai reducing sugar, kita kena buang jugalah. Ini bukan. Tinggal dengan E sahaja. So kita tengok poin-poin lain. Kalau nak mudah kita tengok mana beza je lah. So beza kat sini yang Madam dapat ni sama. So Madam akan tengok ini. High glycosidic linkage. Ada tak glycosidic linkage dekat sucrose dengan polysaccharide? Cellulose. Ada? Ada ke tak ada glycosidic? Ada. Ada. Ya kan? Mestilah ada sebab dia dibuat daripada monosaccharide dengan monosaccharide. Kecuali dibagi tu monosaccharide. Sucrose disaccharide. So mesti ada glycosidic linkage. Polysaccharide of course mesti ada glycosidic linkage. So jawapan dia adalah B lah kan? Betul? Betul. So tengok juga jawapan. It produce monosaccharide and complete hydrolysis. Mestilah dia akan produce complete hydrolysis monosaccharide apabila berlaku hydrolysis iaitu breakdown. Okay, tapi dekat sini dia tak cellulose tak produce. Salah. Cellulose akan produce monosaccharide iaitu beta glucose. So, jawapan dia adalah D. Faham tak? Faham? Faham, madam. So, which property of protein enables them to act as a pH buffer? Mana menyebabkan diorang boleh jadi buffer? Benda ni dah tadi kita dah sebut. Iaitu dia punya ciri-ciri iaitu amphoteric. Amphoteric means dia ada acidic dan basic. Yang mana ciri-ciri menyebabkan dia ada both acidic dan basic punya karakteristik. Yang mana A, B, C, D ni? B. D. Sebab ada carboxyl group, acid dengan amino group iaitu basic. So, dua-dua ni disebabkan amino acid, okay, ada carboxyl dengan amino group dalam amino acid tu sendiri. Kita panggil dia sebagai amphoteric, iaitu ada both basic dan acidic. Amphoteric ni menyebabkan dia boleh bertindak sebagai pH buffer. Okay, so just related lah soalan-soalan ni macam tadi, cuma jenis soalan dia tukar. Faham semua? Faham, madam. Okay, faham. So, soalan seterusnya. Which molecule contains amino acid? Yang mana amino acid? Simple je soalan dia. ATP, cellulose, glycogen, hemoglobin. So, biasanya kita akan pilih yang mana tak ada. Walaupun kita dah nampak jelas yang mana ada tu tak.
Selulus ada amino acid. Tak Tak ada. ada. Tak ada. Glycogen. Tak ada. Tak ada. So dia ni kita boleh confirm tak ada. So mungkinlah awak confuse antara ATP dengan hemoglobin. Mungkin. Okay. So antara dua ni mana yang awak rasa ada amino acid confirm ni? Hemoglobin. 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 So jawapan dia adalah C. Okay, jelas. Nanti dalam exam pun banyakkan buat macam ni. Maksudnya ni awak confirm tak ada, potong siap-siap. Lagi-lagi pilihan jawapan yang objektif dan choices of objektif punya pilihan. Potong siap-siap yang mana confirm memang tak ada kaitan. Double check lah, of course always double check walaupun awak dah main potong-potong tu. Supaya jimat masa dan awak ada banyak masa untuk berfikir lah sebenarnya. Okay. So how many fatty acid residues are normally present in the phospholipid molecule? B. 2. Tu. Itu. Okay, how many fatty acid residues normally present phospholipid molecule? Phospholipid tadilah sama kan, repeated juga. So jawapan dia adalah 2. Dia ada 2 fatty acid, 1 glycerol and 1 phosphate group. Betul? Betul. Helical form of polypeptide chain due to presence of sama je macam tadi penjelasan ni. Bond mana saja ni? Hydrogen. Hydrogen. Bond sebab dia helical maksudnya secondary. Kita mesti kelas lah. Soalan nombor 40. So ada medium PCC soalan ni. Tak ada. Soalan nombor 40. Which molecule contains peptide bond? Collagen. Bond mestilah amino acid. Tajuk protein. So ATP bukan, DNA bukan, maltose bukan. So jawapan dia adalah collagen. Repeated juga soalan ni. Soalan nombor 41. The diagram shows structure of molecule, which is tak tahu molekul apa. Dia condense to form a polymer. Which molecule does it produce? So first kali nak kenal pasti ni apa? Beta. 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 Glucose. Sebab apa cakap dia beta? First kali sebab dia tak ada titik kat sini, betul? Betul? Medium cakap kita akan tengok H dia kat bawah. Beta. Okay, H dia kat bawah. Beta. So bila beta glucose, awak tahu satu je polimer yang awak belajar adalah monomer dia beta glucose. Mana? Selulose. Selulose. Glycogen, alpha. Protein tu subjektif lah banyak. Sucrose adalah apa? Disaccharide. Disaccharide. Kat sini cakap polimer. Dan sucrose made up of alpha glucose dengan Fructose. glucose. Betul. Okay, so tak ada masalah. And then soalan seterusnya, the diagram shows two molecule. What is formed? The large number of these molecule are condensed. Apa berlaku bila large number of these molecule are condensed? Ataupun kita bercakap berlaku proses condensation ataupun synthesis of something. Betul. So first kali kenal pasti what is this? Alpha. Ni alpha ni. Alpha. Alpha juga sebab OH dia kat bawah dan nampak ada benda repeated kat sini. So dia adalah alpha. Okay. So jawapan awak alpha dengan alpha jadi apa? Amylose. Alpha dengan alpha sahaja. Alpha glucose atau glucose saja. Jadi apa? Amylose. Alpha glucose dengan alpha glucose. Jadi apa sepatutnya? Starch. Sure. Dia tanya dua je. Alpha glucose campur alpha glucose jadi apa? Itu fikir. Maltose. Ya, maltose. Itu medium cakap alpha campur alpha. So, katakan ada jawapan E, maltose. Boleh tak awak pilih maltose? Tak. Kenapa tak boleh? Large number. Large number. Maknanya lebih dari 2 ke 10. Okay. So, bagusnya kat sini dia tak bagi awak confusion of maltose ni. Kita tak payah fikir. Tapi kalau dia bagi tak boleh juga sebab kita tahu dia adalah large number. So, bila cakap large number of alpha glucose ni ada banyak choices. Kita ada starch, kita ada glycogen dan kita ada cellulose.
selulose monomer dia adalah beta glucose. So awal-awal kita boleh pick out lah, tak ada jawapan selulose. Betul? Betul, madam. Ada kaitan tak dengan alpha glucose, beta glucose semua? Tak ada. Tak ada sebab dia bawah tajuk lipid. Okay. So nampaklah jawapan ni memang confirm A. Tapi kena tahu juga kalau ada pilihan jawapan lain. Kenapa amylose? Kenapa bukan amylopectin ataupun glycogen? Sebab apa? Sebab apa? Kalau amylopectin dia ada branch. Yes, amylopectin ada branch. Lain? Apa beza glycogen dengan amylopectin Siapa tahu? Sekarang kita nak bezakan amylopectin dengan glycogen. Beza dia satu je. Amylopectin ada branch tapi tak banyak. Dia boleh branches tu. Tapi kalau kalau glycogen dia highly branch. So let's say kalau ini adalah glycogen, amylopectin mungkin dia ada satu branch, dua branch. Tapi kalau ini adalah glycogen, dia ada banyak branch. Okay, faham? Amylopectin small amount of branches sahaja. Glycogen sangat banyak branches. Tapi kat sini jawapan dia boleh je jadi amylopectin ataupun glycogen kalau ada. Sebab apa dia tak bagi tahu pun pasal benda ni linear ke, branch ke, tak ada branch ke, tak ada pun gambar pasal benda tu betul terhasil ke. Tapi tak ada jawapan tu, so memang tahulah jawapan dia adalah amylose. Jelas semua? Make sure tahulah perbezaan antara amylose, amylopectin, glycogen dengan selulose. Jelas kan? Jelas, madam. Jelas, madam. Okay. So what is the role of cholesterol in the cell surface membrane? Apa fungsi kolesterol dalam cell surface membrane? Regulate fluidity. Regulate fluidity. D. Kolesterol mestilah untuk regulate fluidity. Okay, dia bukan maintain dia regulate. Regulate ni perkataan wajib ada. Regulate fluidity. Okay. So kalau kolesterol tu duduk dekat atas protein, nama dia apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Kolesterol duduk atas protein, nama dia apa? Glycoprotein. Kolesterol tu karbohidrat tu. Karbohidrat tu. Karbohidrat chain. Itu karbohidrat chain. Kalau karbohidrat chain duduk dekat atas protein, nama dia apa? Glycoprotein. Glycoprotein. Kalau duduk dekat atas polipid, nama dia? Duduk atas glycolipid. Itu karbohidrat lah, ada glyco. So tahu glycogen dan glyco semua itu adalah karbohidrat. So kolesterol memang function dia adalah untuk regulate fluidity, maksudnya different temperature. Kalau temperature terlalu tinggi, dia akan jadikan membrane tu more apa? Kalau temperature tinggi, dia akan jadikan membrane tu jadi apa? More rigid. More rigid tu maknanya less fluidity. Kita kurangkan fluidity. So kita boleh imagine kalau terlalu high temperature akan menyebabkan benda tu macam cair-cair tu kan. Kita tak nak benda tu berlaku, so kita akan less fluidity. Ataupun rigid, lebih keras. Tapi low temperature, kalau low temperature boleh membeku. So kita tak nak benda tu membeku. So kita terbalikkan dia, kita increase fluidity ataupun prevent solidifying, pembekuan. Faham macam mana dia regulate? Kalau tahu regulate pun kena tahu macam mana. Patut soalan tanya, apa berlaku kalau high temperature? Kolesterol buat apa? So dia akan kurangkan fluidity, tak nak bagi cair sangat. Low temperature sepatutnya beku, dia akan kurangkan solidifying. Sebalik Faham tak semua? Faham, madam. Faham. Soalan number 46, what happened? Radioactively labeled amino acid induced into a cell. In this cell structure with the radioactivity first appear.
Jawapan dia. Amino acid. So, apa berkaitan dengan amino acid? Penghasilan protein lah yang mana? A. Ini apa? Vesicle. Vesicle. So, mana tempat penghasilan protein? Mana? Synthesis protein. Kalau tengok gambar ni, adakah B? Bukan. Logiknya C lah kan? Betul tak? C. Endoplasmic reticulum, tempat ribosom. Sepatutnya C lah kata yang middle. Dan soalan macam ni mungkin awak mesti sekali pandang, tak faham pun asal radioactive level. Tapi dia dah cakap ada amino acid. So structure, manakah radioactive tu akan first appear dulu, mestilah tempat penghasilan kita punya protein. Okay, iaitu C. Okay, endoplasmic reticulum. So which of the following is a polysaccharide present in human muscle? Jawapan dia? Polysaccharide, carbohydrate, Glycogen. At which levels of protein structure do hydrophobic interaction occur? Ni Madam dah cakap. Primary, secondary ada satu je hydrogen bond. So basically hydrophobic interaction ada dekat 3 dengan 4. Jawapan dia adalah C. 1 dengan 2 sama, 3 dengan 4 sama. Tak ada masalah lah sepatutnya. Okay. Soalan seterusnya, the diagram shows 2 molecule of biological substances. Which type of bond is formed when this molecule react to form a larger molecule? So mestilah polymer. Tapi kenapa sih dulu what is this? Apa ni? Glucose. Glucose. Carbohydrate. Glucose, karbohidrat. Betul. Jawapan ni yang mana satu? Glycosidic. Glycosidic. Senang The diagram shows a molecule. These substances might include this molecule. So ni tak macam apa ni? Tengok pun nampak dah ada N, ada karboksil. Apa dia ni? Protein. Protein. Ni apa ni? Ni structure of apa ni? Jangan terus bantu protein ni apa ni? Ni structure of what? Kita ada group, kita ada carboxyl group, kita ada hydrogen dan kita ada R group. Ini adalah amino acid, bukan protein. Faham? Jadi banyak amino acid baru boleh jadi protein. Awak tak boleh sebut macam tu. So ada yang mana ada protein? Ada amino acid. Selulus dia? Carbohydrate. Karbohidrat, kolesterol? Lipid. Insulin sejenis protein. Jelas Soalan seterusnya, how many fatty acid normally present or berapa kali dah jumpa soalan ni? Jawapan dia adalah B. Which molecule is a cofactor used by dehydrogenase enzyme? D. Tajuk ni. Bukan tajuk kita belajar. So NAD lah jawapan dia. What is the main carbohydrate transported in the phloem? Ni senang ni. Apa dia? Phloem. Dalam plant. Untuk food. Phloem food. Okay, mana tu? Sucrose. Pernah belajar dulu kot load sucrose, unload semua tu lah. Sucrose lah makanan dia paling main. This protein has a fiber structure. Fibrous. Mana tu? Collagen. This bukan hemoglobin protein tapi tak ada kaitan dengan fibrous. Insulin pun bukan fibrous. So collagen lah jawapan dia. Okay, soalan seterusnya. Which combination describe a triglyceride? So, this is triglyceride. Ada satu fatty acid, ada 3. Ada satu glycerol, ada 3 fatty acid. Okay. So, mana satu combination yang describe betul pasal triglyceride? Jawapan apa? Triglyceride is an example of Lipid. lipid soluble in water or not?
Not soluble. Tak. Not soluble. Soluble in water. So bila tulis soluble in water, tinggal jawapan yang boleh kita pilih A ataupun C. Betul beza yang kita nampak, produce water when respired. So A ataupun B. Yang satu ni, saya nak tahu ni. D. 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 Jawapan dia A dia produce water when respired. Respired ni. Baiklah, tapi ni awak tak belajar pun kan. Okay, tapi dia produce water when respired. Okay. So this statement correct describe a property of water. Baru jumpa tajuk water. Mana? Kan madam? A. Large amount of energy is needed to increase the temperature. Bawah properties of water yang mana satu? Yang mana satu? Properties of water ada berapa? High specific. Enam. Ada enam. Ada enam. So yang mana satu? High specific. High specific heat capacity. Specific heat capacity. Kalau high latent heat of vaporization, kita cakap pasal amount of energy needed nak tukarkan molekul of water kepada gas. Gases lah. Okay. So lain. High density of water occurs below freezing point. Betul ke salah? Salah. Freezing point kosong kan? Salah. So high density of water berapa? 4 degree Celsius. Dah 3 degree Celsius tu dah kira density kurang dah. Okay. 4 degree ni paling low density, paling berat lah. Okay. Water as a solvent for non-polar molecule. Salah. Okay. So water is a polar molecule. Alamak, mana dah? Okay. This description applies to cellulose. So cellulose adalah polysaccharide, betul? Keluarkan maklumat tak boleh jawab soalan. Okay, and then adakah dia linear dengan branch ataupun dia linear and unbranched? Mana satu ni? Linear and unbranched. Unbranched. So number 1 dengan number D salah lah. Dan benda paling penting cellulose ni simple je, dia punya monomer, betul tak? Monomer dia adalah beta. Tengok mana beta? Ni beta. Dan dia tak ada branch, so beta 1. Jawapan dia adalah C. Dan dia adalah fiber structure. Okay. Soalan seterusnya, which term most appropriate untuk describe catalyze collagen dengan hemoglobin? So hemoglobin kita tahu tajuk protein. So collagen pun adalah sejenis protein. So mana orang rasa paling sesuai untuk kita kategorikan dia orang? Fibrous. Mana yang paling confirm betul? Dua-dua adalah Globule. polypeptide. Wah. Okay. Enzim ni boleh jadi bukanlah confirm, bukanlah collagen hemoglobin, bukan enzim. Habis protein pun bukan, hemoglobin bukan. Globule protein pun hemoglobin yes, bukan. So jawapan dia adalah polypeptide. Simple je jawapan dia. Okay. So untuk 65 soalan terakhir, the diagram shows a ring structure of a glucose. Okay, so ni glucose. Which form of glucose is shown and which molecule is described? Okay, so ni alpha glucose ke beta? Alpha glucose. Dia repeated dan OH dekat bawah. Okay. So form of glucose adalah alpha. So C dengan B salah. So A dengan B dekat mana dia present? Dia confirm salah. Beta. Dia beta. Itu jawapan dia. Faham semua? Faham, madam. Faham. Kita ada 20 minit lagi. Dah siap belum chapter tu? Belum. Dah. Belum. Dia dah tu. Aziz excited madam. Excited dah siap ke? Excited? Buat excited macam mana ni? Dah siap. Okay, bagus. So,
Untuk yang ini, Madam rasa nak berikan sekarang ke nak buat pukul 11? Pukul 11. Pukul 11. Tak nak, Madam nak bincang sekarang. Pukul 11 Madam nak bagi kerja lain pula. Chapter lain pula. Kita dah banyak, kita dah chapter dah, 7 dah, 8 dah, 5 dah, 1 dah, 2 dah. So ada lagi beberapa chapter Madam tak bagi, Madam akan bagi. Jangan lupa hari ni score is number 2. Saya 2. Madam dah bagi tahu dalam group itu kan. Selasa Jumaat, ingat ke tidak ni? Ingat ke tak? Madam, pukul berapa? Pukul berapa Madam nak buat pukul 4? Hari Tangan. Boleh, Madam ni. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh je, madam. Petang ada free lah? 2 ke 3 ke? Ada free ke? Tidak ada. Pukul 3, madam free. Okay, nanti Madam sampaikan balik. Madam rasa tempat je lah kot. Okay. Satu sangat itu. Okay, Madam tak release markah lagi kan? Nanti ingatkan Madam. After kelas ni, release soalan hari tu. Okay. Okay, madam. Untuk ni, Madam nak awak bagi jawapan. Okay, so number 1 jawapannya apa? Sebab ni fakta je ni. Itu dia. Cell wall prokaryote composed of D. Tidak glycan. Glycan. Selulose cell wall untuk apa? Plant. Chitin cell wall untuk apa? Belajar tak? Tak belajar lagi. Yang depan nak belajar. Saya Madam fungi ada chitin. Okay? And then cell that are main water conducting cell. Yang mana? Plant. Trachea. Trachea. Okay. Trachea ni berpasangan dengan Vessel element. vessel element. Iaitu bawah tajuk xylem. Betul tak? Xylem kan? Xylem ada trachea dengan vessel element. Kalau companion cell, pasangan dia siapa? CPU. Sieve tube. Ini adalah phloem. Kalau scleroid itu yang mana? Scleroid. Parenchyma. Parenchyma. Okay. So plant cell, sudah pernah bertrachea. Plant cell differ ataupun berbeza daripada most animal cell sebab plant cell ada vacuole. Okay. So bacteria are example of prokaryote. Prokaryote. Senang kan? Plant cell connected by channels through their walls called plasmodesmata, betul tak? Betul. Itu ada ruang, itu nama dia plasmodesmata. Which of the following structure would be found in both plant and animal cell? Yang mana dalam dua-dua? Cell wall ada tak? Ada. Tak ada. Ada. Centriole? Itu. Centriole ada kat mana je? Animal. Kalau tadi awak jawab centriole salah sebab tanya plant cell ada apa kan? Plant cell ada centriole vacuole. Animal cell ada centriole saja. So jawapan dia chloroplast ada? Itu dia. Tak. Tak Plant ada. cell. Yalah, senang soalan kan. So the tissue which shows the above picture is cell cornelia thickened dengan cellulose and lignin flexibility living cell. Some cells contain chloroplast. So jawapan dia adalah Parenchyma. 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 Ada berapa jenis sel gajah? 3. 3 je ya? Tiga. Apakah 3 itu? Parenchyma, collenchyma, sclerum. Colon, parent dengan scleron. Parent dulu, ikut urutan lah. So kalau ingat lagi, kita ada parent, colon dengan scleron. So ini adalah living cell, dead cell. Cara nak ingat lah kan. So yang ini isodiametric, yang ini polygonal dan dia ada tapering end. Yang ini lagi lain iaitu polygonal, elongate tapering end juga sama lah. Okay, cuma beza dia cell arrangement dia. Yang ini sangat loose sebab dia tak boleh nak pack kan sebab dia isodiametric.
Yang ini closely packed tapi ada few intracellular space. Space sikit. Yang ni tak ada space langsung. Faham tak? So dia makin packed. Faham? Yang ini primary cell wall dia thin. Okay. Yang ini primary cell wall dia unevenly thick. Okay. Tak sini tebal, tak sini tak tebal. Yang ini ada dua secondary wall. Primary dengan secondary. System uniformly dan dignify. Ni tak uniform. Sekejap tebal, sekejap tak. So, nampak tak dia makin kompleks kat sini. Sebab tu kalau Madam akan hafal ikut urutan nama. Parent, colon dengan scleron. Dekat sini dia cakap living cell. So bila cakap living cell antara parenchyma dengan collenchyma, sahaja jawapan yang boleh kita pilih. So parent atau colon lah. Sclerenchyma dah tak boleh pilih. Meristematic cell terlalu general ke? Sebab dia bagi ni meristematic cell terbahagi kepada berapa? Meristematic cell terbahagi kepada berapa? 3. 3. Apa dia? Apical, meristem, lateral dan inferior. Yes. Kalau xylem, bukan jugalah. Jawapan dia collenchyma lah. Okey, faham? Faham semua? Faham. Ni one type, two type. So nampak yang kompleks. Senang. Madam memang akan cuba ingat guna table je. Sebab kalau awak nak satu dia makan masa dan susah untuk awak cuba nak ingat benda tu. So bila awak hafal macam ni, living, tak living. Isodometric, polygonal. Loose, closely packed, tak ada intercellular space langsung. Sangat-sangat packed. Thin primary wall, ni thick sikit tapi dia tak even. Yang ini thick dan even dan ada dua primary cell wall. Okay, satu type, dua type. Tahulah type dia jenis apa dekat mana semua. Okay. So number X, squamous epithelium can be found in the. So ini adalah tajuk animal pula kan. Ada berapa jenis sel yang awak belajar tajuk animal? 4. 4. Apa dia? Simple squamous. Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar dengan columnar, stratified squamous. stratified columnar. Okay, so ada 3-4 lah. So tahulah simple squamous, simple sangat. Betul, macam tu. Cuboidal, cuboid, ini macam ni. Stratified gabungan dua ni. Betul. Okay, so kena tahu apa beza satu lah, central ke tak central ke, dia punya nucleus apa semua tu. Sambil-sambil kita revise kan. So squamous epithelium boleh jumpa dekat mana? Dia sangat nipis, one cell thick. Dekat mana biasa kita jumpa one cell thick ni? Alveolus. Alveolus, sebab dia berlaku ni gaseous exchange. So dia pilihlah sangat-sangat nipis. Okay. Kalau simple columnar, simple cuboidal jumpa kat mana? Cuboidal. Library. Lining of kidney, lining of duct, lining of tubule dan dia untuk absorption dengan secretion. Sebab bila cakap kidney, lining of kidney tu awak tahu kidney function kita memang untuk absorption dengan secretion lah. Simple columnar pula ada dua jenis, yang ada cilia dengan tak ada cilia. Dan benda ni kita dah belajar dalam tajuk reproduction baru ni, yang ada cilia ada dekat uterus dengan fallopian tube. So dia boleh golek-golekkan kita punya morula, blastosis semua tu pergi ke arah uterus kita daripada fallopian tube. Jelas kan? Faham? Faham. Yang ada cilia. Satu lagi yang ada cilia ada dekat kita punya bronchioles ataupun respiratory tract. So dia filter foreign particles lah, macam bila hidung apa semua tu kan. Dekat respiratory ada lagi. So benda-benda asing yang masuk dia akan filter. Okay. Non-ciliated yang tak ada cilia pula ada dekat digestive tract. So bila cakap digestive tract mesti dah dekat kita punya stomach. Perut. Perut. Jadi adalah untuk absorption. Okay. Yang terakhir, stratified squamous, the combination of dua. So bila stratified squamous ni ada dua, yang ada keratin dengan tak ada keratin. Keratin ni sejenis protein sebenarnya. Okay. Yang tak ada keratin, function dia dekat lining of benda-benda yang macam tertutup sikit, yang tak ada keratin. Contohnya lining of mouth, throat, kita punya vagina, anus semua tu ada non-keratinized. Untuk apa? Function dia nak protect daripada pathogen, benda-benda kecil, pathogen. Tapi kalau keratinized, dia dah ada layer of keratin yang boleh melindungi, dia dekat kawasan yang exposed sikit. Contohnya Skin. Okay, section expose kepada friction, geseran dan lain-lain lah. Okay, faham semua tu? Faham. Jawapannya apa?
tak medium device tu kan. Okay, so number 10, cell does not conduct electrical impulse tapi support insulate of neuron. Apa dia? Kalau tak belajar kot, depan mesti. Okay. So, refer to figure 1, the formation of ATP berlaku dekat portion of chloroplast yang label ATP D. plastic. D. Yes. Okay. So, during infection, red blood cell, tahulah fungsi red blood cell, and travel to the infected site and phagocytose the pathogen. After phagocytosis, primary lysosome akan fuse dengan phagocytosis vesicle untuk form larger vesicle called secondary lysosome. Function dia adalah untuk apa? Jawapan dia adalah B, untuk mix pathogen tu dengan strong hydrolytic enzyme dan destroy them. Kalau kita tahu dalam lysosome ada satu hydrolytic enzyme yang untuk hancurkan benda-benda tak guna, bakteria dan benda-benda asing lah. Itu function lysosome. So, sebab tu dia masuk dan fuse together dengan lysosome untuk produce dari lysosome. Okay, jelas kan? Faham tak ni? Faham. Number 13, which of the following is not correct pairing structure with the function? Yang mana? Yang lain betul lah. Side of photosynthesis. So, Golgi complex. Apa function Golgi apparatus ataupun Golgi complex? So, answer dia. Sort, pack, transport, and Ada banyak kan. Organize, pack, transport, sorting. Itu adalah Golgi apparatus punya function. This statement is not true. ABCD. So, start banyak kan. Which statement is not true? Jawapan dia? B. Yang tak betul adalah B. Hydrophilic sometimes less difficulty passing through membrane than do hydrophobic. Salah. Hydrophilic lagi senang lah sebab dia polar kan, bukan non-polar. Okay. Yang lain semua betul. Okay. Madam bagi jawapan. Mana-mana tak faham dia tanya. Nombor 15 jawapan apa? Bagi jawapan dia. D. D. Nombor 16. B. D. Nombor 17. Secondary cell wall. E. Lignin. Ada lignin baru lagi ni ya. Nombor 18. Specific carrier. Facilitated. facilitated diffusion. Diffusion. Nombor 19. Same concentration dalam dengan Isotonic. Isotonic. Isotonic A. Sodium potassium pump function dia untuk D. apa yang masuk apa? D. Pump potassium masuk. Potassium masuk, sodium keluar. Daun. Nombor 21. Chromatin punya major component. Chromatin. Chromatin adalah kromosom sebelum tadi. Kromosom lah kan. Apa je? Ada apa dalam chromatin? DNA, RNA, and histone. Yes, DNA, RNA dengan histone protein. So, nombor 22. Elongated spindle shape. Tahu dah spindle shape ni. Tapering kan. Karakteristik ni yang mana? Tracheids. Tracheids. Okay. Cell P consists of cell body, enzyme dengan terminal. So, tahulah yang mana ni? Connecting mitochondria. It involves transmission of impulse. Yang mana? Neuron. Cell body, axon, terminal dendrit memang neuron lah. Kat atas pun pula kan. Kat atas skeleton muscle pula. Okay. So, plant cell are connected by channel dalam wall dia. Tadi dah bagi jawapan di plasmodium semata. Ini soalan repeated. Which of the following structure will be found in plant cell tapi bukan dalam animal? A. A. Plasmodium. Cell wall dengan cellular tak ada dalam animal tapi ada dalam plant cell. Betul? Betul bukan? Betul. Not in animal. Betul lah. Lepas ni kan. Okay. Sebenarnya ni pun betul juga kan. Plasmodium semata tak ada dalam animal. Betul tak? Betul. So dua-dua boleh. So the visual the above picture is
Dead cell. Bila cakap dead cell, kita tahu dah yang mana satu. Tadi Medi cakap Scleran. Clarence, Colin, Clarence. Clarence. So, mestilah Clarence Kak Ima. Simple lah bila awak dah hafal macam tu. Okay. So, the diagram shows part of epithelium tissue. Okay. This location that type of tissue. Nampak tissue ni macam ada dua combination. Betul tak? Tu bukan. Betul. Ada dua combination kan. Bawah dengan cuboidal dengan simple squamous. So, dia ada dua. Dia ada keratinized dengan non-keratinized. Tapi kita tak tahu yang ni yang mana. Betul. Nampak macam tak ada keratin. Tapi tak tahulah. So, kita tengok adakah the lining of alveolus kan? Esophagus. Yes, esophagus. Betul. Lining of esophagus. Okay. Throat, mouth, macam tu. Bahagian dalaman. Okay. So, ni adalah non-keratinized lah. The basement membrane is made up of soalan based on atas tu. Basement membrane is made up of B. collagen fiber dengan glycoprotein lah. Compact bone formed by banyak-banyak apa compact bone? A. Osteocyte. Compact bone is formed by Lili bukan, Lakina bukan. Osteocyte. Jawapan dia metrik lah pula. Kenapa metrik? Sebab metrik tu yang menyebabkan dia dan ada function macam solid sikit tu. Okay. Compact bone is a mineral skeletal tissue. It is hard and rigid. Consists of repeating hydration ataupun osteon. Osteon bukan osteocyte. So memang salah lah awak ni. Osteocyte ni. Osteocyte tu apa? Osteocyte yang osteoblast osteocyte tu kan? Sel-sel tu. Betul tak? Betul tak? Dengar tak ni? Dengar, madam. Dia yang akan maintain the bone matrix. Jawapan dia adalah matrix lah. Matrix yang berciri-ciri untuk made up the collagen dan membentuk dia punya matrix. Tapi kalau ada jawapan dia osteon, madam akan jawab osteon lah. Sebab compact bone tu adalah repeated osteon ataupun hydration system. Faham tak? Faham tak dia? Bukan osteocyte. Osteocyte tu sel kecil tu. So the diagram shows 3 different type of animal cells where this can be found in human body. So ini adalah yang mana ni? Muscle cell. Yang mana? Intestine. Apa dia? Muscle. Intestine. Jumpa kat mana? Intestine Oh, lama. Intestine. Ni adalah smooth kan? Smooth. Betul? Smooth. Dia bentuk macam mata kan? Okay. Yang ini adalah yang ada branches. Mana ni? Cardiac. Cardiac. Yang ini rapat-rapat. Ini adalah skeletal. Skeletal. So kalau smooth muscle paling senang kat mana? Ataupun kita start dengan cardiac. Cardiac kat mana? Cardiac Hati. dekat heart. Heart. Automatik yang lain awak tahu. Jawapan dia tu. Betul tak? Kita cari yang mana paling senang lah. Itu salah madam cakap. Madam Betul, madam. T kan madam. Kita tukar. C madam. Yang. Madam salah tengok nombor. So yang ini number 3 betul. So number 3 ada heart, ada 2. So bukan A. Allah, tunjuk ni. Okay, bukan A. Dan bukan B. So itu dah betul. Tengok ni, semua masa lah senang sikit. Semua masa kat mana? Betul. Intestine. C jawapan. Bahagian dalam. Okay, so jawapan dia dah. Okay, lagi 3 minit. Madam baca jawapan. Oh, nak ada dah. Okay. So which one of the following organisms ada DNA? Always ada DNA. Mana? Mitochondria. Dia ada DNA. Telinga ada beberapa organisme yang ada DNA dia sendiri. 32 jawapan. The fly or both fly dengan animal cell ada one or more dense bodies known as nucleolus atau nucleoli. Which one of the following describe the function of nucleoli? Yang satu. Dia form ribosome. The chloroplast is site of photosynthesis lah. Senang kan? Betul tak ni? Kita tak tahu. Betul. Okay. So soalan seterusnya, what the potential of three ejection cell music? Okay.
In which direction water will move? Mana? X pergi ke Y, pergi ke Z lah. Okay. Jelas? Jelas. Potential paling tinggi kosong So, attack pun tahu tahu kan? Paling tinggi kosong. Tak mungkin dia ni. Okay. So, jawapan dia adalah inilah. Soalan seterusnya. Attack cell theory is gradually broken down during metamorphosis, which organism increase number in the cells of the tail at this time. Macam tu? Lysosome. Lysosome. So, itu sahaja untuk pagi ni. Okay. Ada apa soalan? Lagi untuk ke-9 Medan sampai kita lah. Ada apa-apa soalan? Tak ada, madam. Kalau tak ada, dah ada kelas lain, itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Assalamualaikum. Alam, terima kasih, madam. Salam.